Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Cikgu Farhan. Dan pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu, kelas online khas untuk murid tahun 3. Okey, dan fokus kita pada hari ini murid-murid adalah menulis perenggan berdasarkan gambar. Jadi murid-murid diminta bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1 dan terus buka ke muka surat 15. Okey, sementara murid-murid membuka buku teks muka surat 15, saya akan bagi tahu dulu objektif pembelajaran pada hari ini seperti biasa. Yang pertama adalah memahami situasi pada gambar. Okey, di akhir video ini murid-murid akan dapat ilmu baru iaitu ilmu mengenal pasti apa yang berlaku dalam gambar. Biasa gambar, setiap gambar mempunyai cerita. Jadi kita akan lihat pada gambar yang terdapat dalam buku teks dan kita akan cuba menceritakan apa yang berlaku di dalam gambar. Yang kedua, membina perenggan menggunakan frasa yang diberikan bersesuaian dengan gambar. Okey, dalam untuk aktiviti pada hari ini, di buku teks muka surat 15 itu, kita akan dapat melihat gambar dan juga frasa telah pun disediakan. Jadi, kita akan buat ayat dan menggabungkan ayat-ayat tersebut menjadi satu perenggan untuk setiap gambar. Okey, saya harap murid-murid telah pun bersedia dengan buku teks muka surat 15. Okey, murid-murid akan dapat lihat seperti yang tertera di belakang saya ini. Okey. Ini adalah buku teks muka surat 15 untuk Bahasa Melayu tahun 3. Okey, jadi aktiviti kita pada hari ini murid-murid adalah menulis. Okey, membina dan menulis perenggan dalam buku latihan. Jadi murid-murid perlulah bersedia dengan buku latihan dan juga alat tulis kerana murid-murid akan membuat ayat menjadikannya perenggan. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah kenangan di Kem Bestari. Okey, di buku teks muka surat 15, murid-murid akan dapat lihat ada 3 gambar. Okey, setiap gambar menceritakan situasi yang berbeza dan di gambar yang pertama dia telah pun siapkan satu perenggan mengenai gambar tersebut. Okey. Jadi kita lihat pada gambar tersebut murid-murid. Okey. Murid-murid bolehlah merujuk pada buku teks ataupun lihat pada video yang disediakan ini. Okey, gambar tersebut, sebelum kita pergi pada gambar, kita baca dulu. Semua anggota keluarga Nabila berkumpul di ruang tamu. Mereka menonton tayangan video semasa di kem Bestari. Okey, jadi murid-murid dapat faham tak apa yang diceritakan dalam gambar tersebut? Okey, sekarang ini saya jelaskan. Gambar ini menceritakan tentang uh, aktiviti keluarga Nabila. Okey, mereka sedang berkumpul di ruang tamu. Murid-murid tahu apa itu ruang tamu? Ruang tamu adalah ruang di mana kalau tetamu datang ke rumah, mereka akan duduk di situ untuk berborak dengan ahli keluarga murid-murid. Okey. Dan ruang tamu juga adalah tempat untuk biasanya kita berehat sambil untuk menonton televisyen. Okay, jadi apa yang sedang dilakukan berdasarkan ayat yang diberikan, mereka menonton tayangan video. Okey, mereka tu siapa? Mereka itu merujuk kepada Nasri, Nabila, adik dia, ibu dan ayah Nabila serta datuk dan nenek Nabila. Jadi mereka tonton cerita apa tu murid-murid? Mereka sedang tonton video semasa di kem Bestari. Sebab itulah tajuk kita pada hari ini adalah kenangan di kem Bestari. Kenangan. Apa itu kenangan? Kenangan adalah uh, kenangan adalah perkara yang telah berlaku. Okey, perkara yang telah berlaku. Kalau kita ingat balik, itu dipanggil sebagai kenangan. Okey, kita lihat gambar yang kedua murid-murid. Okey, gambar yang kedua ni berbeza dengan gambar yang pertama. Kenapa? Gambar yang pertama dia dah siap dah satu perenggan. Gambar yang kedua
dia bagi gambar tetapi dia bagi ayat yang tidak lengkap. Okey, ayat yang pertama yang diberikan adalah membantu datuk dan nenek mengedarkan minuman serta melayan anak-anak yatim. Okey, jadi dekat situ murid-murid perlulah memahami gambar berdasarkan ayat yang diberikan dan membina ayat. Berapa ayat? Kena bina 3 ayat sebab dekat sini ada 3 frasa yang diberikan. Okey, jelas? Okey, ini adalah gambar yang pertama dan ayat dia. Okey, kita lihat. Ini adalah gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua. Okey. Gambar yang kedua, kalau murid-murid lihat pada... Okey, gambar yang kedua, kita akan bina ayat. Okey, berdasarkan frasa yang diberikan. Okey, dalam gambar ini, frasa yang pertama, dia kata membantu datuk dan nenek. Jadi, siapakah yang sedang membantu datuk dan nenek? Okey, murid-murid lihat. Nabila dan Nasri. Jadi, ayat yang pertama, murid-murid bolehlah tulis Nabila dan Nasri. Okey, sambungkan terus menggunakan perkataan yang diberikan. Membantu datuk dan nenek. Okey. Ini adalah untuk ayat yang pertama. Jadi kita setelah menggunakan frasa yang pertama ni, dah boleh cancel dah. Okey, ini kita dah boleh cancelkan. Okey, yang kedua kita nak bina ayat berdasarkan gambar mengedarkan minuman. Jadi siapakah yang mengedarkan minuman? Nabila dan Nasri. Jadi ayat yang kedua kita buat, kita tak nak guna Nabila dan Nasri, kita tukarkan nama ni dengan kata ganti nama. Jadi kita nak guna kata ganti nama apakah yang sesuai? Murid-murid. Okey, kata ganti nama yang paling sesuai untuk Nabila dan Nasri adalah kata ganti nama yang ketiga, iaitu mereka. Okey, mereka mengedarkan minuman dan mereka mengedarkan minuman ataupun kita boleh tambah. Mereka mengedarkan minuman dan makanan kepada siapa? Kepada anak-anak yatim. Dekat meja ni adalah anak-anak yatim. Okey. Jadi kita dah pun siap menggunakan frasa yang kedua. Sekarang ni kita nak bina ayat yang ketiga. Okey. Jadi ayat yang ketiga melayan, kita nak gunakan frasa yang ketiga yang diberikan, iaitu melayan anak-anak yatim. Jadi apakah ayat yang sesuai untuk kita gunakan frasa tersebut? Kita boleh gunakan juga mereka lagi. Mereka juga melayan anak-anak yatim. Okay. Jadi mereka ni merujuk kepada siapa? Mereka merujuk kepada Nabila dan Nasri. Okey, cikgu nak tanya murid. Murid-murid tahu tak apa itu anak-anak yatim? Okay, anak-anak yatim bermaksud anak-anak yang telah pun kehilangan ibu ataupun bapa. Okey. Ini adalah jadi kenapa anak-anak yatim ada dekat sini? Okey, kalau murid-murid ingat lagi pada pembelajaran yang lalu dalam buku teks muka surat 14, kita telah pun baca berita mengenai Kem Bestari yang telah pun disertai oleh 30 orang anak yatim. Jadi sekarang murid-murid telah pun berjaya menyiapkan ayat menggunakan frasa yang telah pun diberikan. Adakah ia berkait dengan gambar? Kita lihat. Nabila dan Nasri membantu datuk dan nenek. Betul tak dalam gambar? Okey, betul. Mereka mengedarkan minuman dan makanan kepada anak-anak yatim. Jadi tengok makanan. Dia sedang mengedarkan. Betul ke? Betul ke salah? Okey, betul juga. Jadi ayat yang kedua ni pun betul. Mereka juga melayan anak-anak yatim. Jadi dekat sini kita lihat. Anak-anak yatim ni terhibur tidak?
Terhibur sebab dapat minuman, dapat makanan. Okey, jadi betul lah ayat yang telah pun kita sediakan ini. Jadi sekarang ni ayat ni, 3 ayat ni kita gabungkan dia. Apabila kita gabungkan ayat ini, dia akan jadi seperti ini. Okey. Jadi kalau murid-murid telah pun berjaya membuat ayat seperti ini bermaksud murid-murid telah pun berjaya menyiapkannya menjadi satu perenggan. Jelas? Saya harap murid-murid jelas dengan penerangan yang saya berikan. Yang kedua, kita lihat kita dah pun berjaya menyiapkan perenggan untuk gambar yang kedua. Sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Okey, gambar yang ketiga. Okey, sekarang gambar ketiga ni menceritakan mereka sedang. Okey, kita baca dulu ayat yang frasa yang diberikan. Meniti jambatan gantung. Okey, itu adalah kata kerja. Meniti tu maksudnya sedang melintasi, naik dekat atas tu. Okey, berasa gayat. Itu adalah perasaan. Memegang tali jambatan dengan kuatnya. Siapa yang pegang tu? Tengok, ramai yang sedang memegang tali. Pengalaman yang berharga. Okey. Jadi berdasarkan frasa yang diberikan, sekarang kita akan bina ayat menggunakan frasa yang diberikan yang bersesuaian dengan gambar. Okey. Sekarang kita lihat. Okey. Jadi kita buat ayat juga sama juga seperti tadi. Okey, kita akan bina berapa ayat? 4 ayat kerana terdapat 4 frasa. Sekarang kita nak ceritakan kita nak bina ayat yang pertama. Jadi ayat yang pertama kita nak menggunakan frasa yang pertama iaitu meniti jambatan gantung. Apakah ayat yang sesuai? Okay. Ayat yang boleh kita gunakan adalah kita ceritakan kembali situasi tersebut. Semasa di kem Bestari, siapa yang melakukan aktiviti tersebut? Nabila, Nasri dan anak-anak yatim. Okey, apa yang sedang dilakukan? Meniti jambatan gantung. Okey, ini adalah ayat yang pertama. Jadi kita boleh crosskan dia sebagai tanda kita telah pun berjaya siapkan dia. Okey, ini adalah ayat yang pertama. Ayat yang kedua, berasa gayat. Siapa yang berasa gayat? Mereka semua adalah semua orang berasa gayat. Okey, kita boleh tulis. Mereka berasa gayat. Kenapa mereka berasa gayat? Kalau kita buat mereka berasa gayat saja, ayat tu macam tidak lengkap. Okey, kita sambung, kita tambah lagi. Kita cantikkan ayat ini. Mereka berasa gayat kerana jambatan itu terlalu. Okey, kita tengok pada gambar. Apa yang berlaku jambatan tersebut? Dia berada tinggi dari tanah. Okey. Mereka berasa gayat kerana jambatan itu terlalu tinggi. Okey, dah siap pun kita gunakan frasa yang kedua. Sekarang kita lihat frasa yang ketiga, memegang tali jambatan dengan kuatnya. Siapa yang memegang tali jambatan tersebut? Okay, Nabila dia tak pegang. Tapi kalau kita lihat ramai yang memegang waktu melalui jambatan tersebut. Jadi kita gunakan mereka untuk ayat yang ketiga. Mereka memegang tali jambatan dengan kuatnya. Kenapa mereka pegang? Supaya tidak terjatuh. Okey. Jelas? Okay, jadi kita telah pun menggunakan frasa yang ketiga. Frasa yang diberikan. Frasa yang ketiga ni. Jadi, murid-murid telah pun berjaya membina 3 ayat. Sekarang ni kita nak menggunakan frasa yang terakhir. Pengalaman yang berharga. Okay. Jadi, apakah pengalaman berharga? Itulah pengalaman yang berharga. Pengalaman berharga bagi siapa? Bagi mereka. Okey, jelas? Okey, sekarang murid telah pun berjaya menyiapkan 1, 2, 3 dan 4 ayat. Jadi sekarang
Sebab tadi kita dah belajar untuk menjadikannya dalam satu perenggan ada beberapa ayat. Jadi murid-murid gabungkan saja ayat tersebut. Jadi seperti ini. Okey. Okey, ada 4 ayat, gabungkan dia. Okey, jadilah satu perenggan. Okey, jelas? Saya harap jelas. Jadi, tahniah kepada murid-murid. Kita telah pun berjaya menyiapkan perenggan berdasarkan gambar. Okey. Jadi, objektif kita hari ini, fokus kita menulis perenggan berdasarkan gambar tercapai. Jadi, latihan kepada murid-murid, sila tulis kembali perenggan yang telah pun kita siapkan di dalam buku tulis. Saya harap penjelasan cara untuk membina ayat dan menjadikannya perenggan jelas kepada murid-murid. Okay, itu saja daripada saya untuk menulis perenggan berdasarkan gambar. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Saya harap murid-murid jelas. Jika ada sebarang masalah, bolehlah komen di ruang komen di YouTube. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga video ini memberikan manfaat kepada murid-murid. Bye.